para peserta sekalian, selamat datang ke Polytechnic and Community College Youth Skill Enhancement Program 2021. Dan pada hari ini kita berada di slot yang seterusnya. Dan ini juga merupakan slot istimewa kerana petang ini kita bersama dengan insan hebat yang akan berkongsikan sesuatu ilmu yang pastinya akan memberikan sesuatu yang terbaik, menjadikan kita insan yang cemerlang. Okey, boleh membaca gerak-gerik orang. Yang penting kita dapat mengenal seseorang itu melalui pergerakan dia, melalui body language, bahasa badan seseorang itu. Jadi pada petang ini kita akan menampilkan seorang penceramah muda yang handsome lagi bergaya, iaitu saudara Zarif Zulkafli yang kini telah pun berada di dalam talian kita. Sedikit latar belakang beliau, Zarif Zulkifli merupakan juara motivator ikon inspirasi varsity kebangsaan 2019, sekaligus diberikan gelaran ikon motivator kebangsaan 2019. Okey. So beliau bukannya insan yang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng kata orang sekarang. Menerima pendidikan dari Universiti Teknologi Malaysia Melaka UTM dan Politeknik Sultan Idris Shah PSIS, dan berpengalaman luas sebagai jurulatih utama di Body Language Academy Malaysia. Okey, jadi siapa melengahkan masa? Saya tak nak cerita panjang, kita nak dengar sendiri daripada saudara Zarif apa yang ingin dikongsikan. Jadi saya dengan berbesar hati menyerahkan program ini kepada Zarif Zulkafli. Dipersilakan. Alright, amazing. Thank you so much Tuan Pengerusi Majlis yang mana lebih kacak daripada saya yakin. Okay, jadi insyaAllah Assalamualaikum semua. Selamat petang. Right, apa khabar? It's good to be back. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulakan, insyaAllah suka untuk saya mulakan dengan satu puitis lah. Sebab kalau kamu semua boleh rap, saya boleh puitis sedikit lah kan. Saya daripada tadi saya tengok kamu semua rap, insyaAllah. Dan sebelum kita mula, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, jangan bercerita cinta. Dari mata turunnya ke hati. Apabila mata bertentang mata, lidah teruja untuk berbicara. Jadi Assalamualaikum semua. InsyaAllah pada petang ini, saya yakin dan percaya di hadapan saya ini adalah orang-orang yang cukup hebat. Sebab bak kata Tuan Rizal, bukan kaleng-kaleng. Sebab apa? Setiap orang yang berada di sini mewakili politeknik dan kolej komuniti masing-masing. Dan bila saya kata mewakili tuan-tuan dan puan, anda semua adalah wakil pemimpin pelajar. Betul? Setuju? Dan bila kita bercakap soal pemimpin, anda semua adalah insan-insan terpilih dalam yang berada di sini untuk diberi satu perkara yang saya kongsikan ini, yang mana saya panggil benda ini sebagai superpower. Kita bukan ada kemahiran untuk jadi Superman, tidak. Bukan nak jadi Spiderman. Sekarang Spiderman tengah nak keluar kan, semua tengah excited kan. Kita bukan nak jadi Wonder Woman ke, kita bukan jadi Iron Man ke, tidak. Tetapi ilmu yang saya kongsi kepada anda semua ini dalam masa 2 jam ini adalah bagaimana superpower anda untuk melihat dunia dalam HD. Macam mana nak melihat dunia dalam HD, macam mana nak kenal manusia dalam HD. Saya tengok sekarang ni, saya nampak ada Ronald kan, daripada KK, saya tengok mukanya kita faham sesuatu daripada reaksi mukanya kan. Saya tengok Tuan Rizal, tadi saya sempat start dari YouTube kan. So insyaAllah hari ini kita akan bersama untuk satu slot berkenaan dengan mengenali bahasa badan ataupun terma yang dipanggil sebagai body language. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan body language ni tuan-tuan, yang pertama sekali, bila kita tengok orang, kita faham sesuatu pada mereka. So pertama sekali, sebelum kita mulakan pada petang ini, saya nak tanya pada anda semua, apa perasaan anda pada petang ni? Adakah di kalangan anda pada petang ini yang mempunyai perasaan seperti ini? Kan? Kenal siapa ni? Wolverine. Marah, geram, angry. Dia tak marah, hanya sedikit angry dia kata kan. Takut-takut keluar ke Wolverine je. Mungkin di kalangan anda ada perasaan begini. Nanti kita boleh scan tengok satu. Atau mungkin di kalangan anda yang ada mempunyai perasaan seperti ini. Tinggal rambut ada ke tak ada je. Itu yang kedua. Atau di kalangan anda mungkin saya tak tahu, mungkin ada, mungkin tak ada, yang mempunyai perasaan seperti ini.
Sedih. Sebab apa? Nak menyanyi pula tapi suara tak sedap. Nak menyanyi pula suara terlebih sedap pula pun ada juga. Dah lama tak karaoke. Akhirnya petang ni dapat karaoke lepas gian. Kan karaoke tak boleh buka sebelum ni. Mungkin ada di kalangan perasaan seperti itu, atau mungkin di kalangan anda yang punya perasaan seperti ini. Alamak, beradik depan ni kan cakap aku suka karaoke pula kan, tinggal rambut je tak sama. Ataupun yang terakhir sekali, mungkin di kalangan anda pada petang ini yang punya perasaan seperti ini. Okay, kalau ada tak mengapa, tak ada masalah. Program ni bukan program biasa-biasa. Nak jadi Mr. Bean ke jadi apa, tak ada masalah. Yang penting apa yang akan terjadi petang ni, saya nak anda semua enjoy sahaja. Anggap ni sebagai satu learning process. Itu yang sebenarnya. Alright. Dan seperti yang telah diterangkan oleh moderator tadi, Encik Rizal, pensyarah saya dulu di PSIS, saya adalah Khalid Kafli daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM sebelum ni. Alright. Dan sikit sebanyak berkenaan saya, anda boleh baca. Dan petang ini saya akan banyak bercakap dalam konteks kepimpinan anda semua. Dari segi perspektif bahasa badan dalam anda memimpin seseorang. Bagaimana anda menggunakan bahasa badan dalam konteks anda memimpin, anda sebagai seorang pemimpin. Sebab apa saya berani bercakap berkenaan perkara ini? Sebab saya yakin dan percaya anda semua akan melalui ataupun dah melalui atau lebih melalui pengalaman selaku YDP MPP. Saya pernah menjadi YDP MPP PSIS dulu. Dan sebab itu saya katakan ilmu yang saya kongsikan ini sangat praktikal. Kalau anda dengar sampai habis, kalau anda libatkan diri sampai habis, insya-Allah anda akan dapat lihat dunia dalam HD macam saya katakan tadi. Apa pentingnya belajar bahasa badan ni? Guru saya pernah kata, bahasa badan tu bercakap jauh lebih baik berbanding bahasa yang kita tuturkan pada hari ini. Dan untuk menyokong kenyataan ni, ada satu kajian yang dilakukan pada tahun 1967. Ini antara kajian terawal lah. Dilakukan oleh seorang profesor, nama dia Profesor Albert Mehrabian. Dan dalam kajian beliau, dia mendapati 7% daripada komunikasi kita pada hari ini adalah datangnya daripada verbal. Verbal bermaksud apa yang kita katakan hari ini, apa yang kita tuturkan pada hari ini. Kan, daripada kecil sampai besar kita mengajar, kita kena pandai bercakap. Sebagai pemimpin, sebagai YDP, MPP, kita kena pandai bercakap. Selalunya begitu. Bercakap. Tak muntah dengan orang cakap lah. Itu yang pertama. Tapi rupanya kajian ini dibuat secara emosinya. Saya baca papernya, saya baca paper research itu sendiri. Secara emosinya hanya 7% sahaja dia merangkumi dari segi komunikasi kita pada hari ini. Hari ini kita bercakap kan, berkempen, pumpang, rupanya 7% je. Yang selebihnya 38% lagi datangnya daripada mana? 38% datangnya daripada intonasi kita. Bagaimana kita mengatakan sesuatu. Macam mana intonasi anda rap, macam mana intonasi anda menyanyi, kena lagi kan? Dengan hanya satu perkataan sahaja, dia boleh memberikan bermacam-macam maksud. Saya beri contoh sebab sekarang ni saya tengah lapar. Saya guna perkataan lapar lah petang-petang lapar kan. Dengan hanya satu perkataan lapar saja, kita boleh faham dengan pelbagai maksud. Contoh, bila saya katakan dengan intonasi yang rendah, saya kata lapar, nak cendol, tiba kan. So, bila kita gunakan dengan intonasi rendah begini, orang faham bahawasanya kita ni dalam keadaan sedih, kita memang betul lapar, nak cendol, kesian kan. Bila kita gunakan dengan intonasi yang rendah. Tapi bila saya gunakan perkataan yang sama dengan intonasi yang tinggi, contohnya kan, saya sebut lapar, sedikit kan, betul-betul rasa betul-betul lapar tu kan. Dan silap orang yang ke depan dia tu kena makan. Kan, nampak kalau kat depan tu ada Afika Wahida PMKL, Afika yang kena makan. Contoh. Lihat dengan hanya satu perkataan sahaja, dia boleh memberikan maksud yang berbeza. Sebab itu daripada kajian ni dapati 38% datangnya daripada intonasi kita. Macam mana kita mengatakan sesuatu. Kalau 7% daripada verbal, 38% datang daripada intonasi. Yang selebihnya 55% agak-agaknya datang daripada mana? Yang selebihnya 55% adalah datangnya daripada non-verbal communication. Di mana non-verbal communication ini dia ada 4 pecahan utama. Okay, tuliskan, ini penting ya. Dia ada 4 pecahan utama. Yang pertama dalam non-verbal communication adalah
tak lain dan tak bukan adalah berkaitan dengan body language ataupun bahasa badan. Kalau ada orang kata 50% datang daripada body language, kalau ada orang-orang image, orang yang berkaitan penampilan, dia kata 50% datang daripada attire, dia kata kan. Macam-macam mazhab, kan. Tapi saya baca paper researchnya dan sebenarnya ada 4 pecahan ini. Mereka tak salah sebab 55% ni datang daripada non-verbal. Non-verbal tu sendiri ada 4 pecahan. Yang pertama body language. Yang kedua datang daripada facial expression kita. Macam mana mimik muka kita. Tengok sekali Kamal MVP kaki besut kan. Saya faham satu facial expression dia. Tengok senyum Alia KKLK, saya faham satu. Malu-malu dia kan. Dan kemudian daripada non-verbal communication juga adanya emotion. Dan yang keempat adanya attire. Okay? So ini adalah 4 komponen utama dalam non-verbal communication. Kalau orang kata 55% datang daripada penampilan kita, betul tak salah. Kalau ada orang kata 55% datang daripada body language, betul tak salah. Cuma dia kurang tepat. Sebab apa? Non-verbal communication dia ada 4 bahagian ni, 4 pecahan ni. 55% tu merangkumi daripada 4 perkara ini. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan non-verbal communication, body language especially, saya nak remind anda semua, anda bukan seorang mind reader. Anda bukan seorang penghukum. Body language kita baca tingkah laku mereka pada sesuatu masa tersebut. Macam sekarang ni saya nampak Farah dia angguk-angguk. Kita sedang baca body language dia waktu ketika ini. Kalau orang dia tengok muka bengis kan waktu kita jumpa dia, tak bolehlah kita terus jadi dia ni memang jenis orang pemarah. Kan sebab mungkin dia marah pada ketika itu. Balik rumah, WhatsApp dengan girlfriend contohnya kan. Hey baby sayang, baby tu senyum, berbunga hati. Dah tak ada dia muka bengis dah. Contoh. Ya Kamal lah. Nanti balik jangan buat lah. Alright, so kita bukan penghukum. Sebab itu dalam memahami bahasa badan, kita kena faham ilmu ini terbagi pada 2 jenis. Di mana yang pertama sekali dipanggil sebagai decoding. Dan yang kedua dipanggil sebagai encoding. Apa benda decoding, apa benda encoding tu? Macam teman-teman electrical lah. Teman-teman belajar kan. Ni bukan lecturer teman-teman lah. So, bahasa mudahnya, decoding adalah membawa maksud bila anda tengok orang, anda faham sesuatu daripada bahasa badan mereka. Saya tengok Abdullah KK Temeloh, saya faham sesuatu daripada body language dia. Afika tengok body language Ikmal YDP Polisas, dia faham sesuatu daripada YDP Polisas. Kan, dan lain-lain. Kita tengok orang, kita faham sesuatu. Itu cerita dia berkaitan dengan decoding. Dan yang menariknya, selagi mana kita ni pada kecil kita jumpa dengan orang, betul? Saya yakin semua kat sini jumpa orang kan. Tak ada yang pada kecil sampai saya jumpa jin je kan. Kalau jumpa jin tu saya kata itu ilmu lain. Kena pergi belajar kelas lain, program lain. So bila kita berjumpa dengan orang pada kecil sampai hari ini, sebenarnya kita dah sedikit sebanyak dah faham berkenaan dengan body language. Cuma tinggal kita nak enhance je lagi. Nak faham betul-betul body language yang mungkin kita selama ni salah faham. Sebab mungkin tak ada ilmunya. Yang pertama sekali, jom kita test anda semua. Okay, pastikan ruang chat anda berfungsi dengan baik. Yang pertama sekali, anda tengok gambar ni. Agak-agaknya apa emosi yang tunjukkan oleh orang lelaki yang tak berapa nak handsome ni? Kalau banding dengan saya, dia tak berapa nak handsome lah. Kan? Apa emosi yang ditunjukkan oleh dia ni? Boleh tulis kat ruang komen. Okay, saya baca kejap. Okay, gembira, happy, gembira, excited. Adam kuat pakai rasa tangan. Saya baru baca. Puas, happy, semangat, gembira. Gaji baru masuk. Allowance MVP dapat. Ada allowance ke sekarang? Saya baru tahu ada allowance sekarang. Zaman saya dulu fisabilillah, berjuang demi rakyat, demi kebajikan student. Alright, thank you so much. Puas hati, semangat membara. Ini kopi lagu je ni. Dan macam-macam perkara. Yes, betul. Ini dia adalah keadaannya happy, excited, puas hati. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau ada tengok orang yang mukanya begini, agak-agaknya apa emosi dia? Boleh tulis kat ruang komen. VPN baru masuk. Pandai. BKC saya tak dapat. Sedih saya. Stres, menyampah. Okay, lagi apa lagi? Rusing. Kena bayar PTBTN. Thank you so much. Alright, stres. Mama kata stres lah. Aicitra tak lulus. Dah dapat Aicitra ke ni? Muda kita dapat Aicitra. Lain macam. Pening kepala dengan perangai manusia dan lain perkara. Yes, betul. Ini adalah emosi yang menunjukkan mereka ini dalam keadaan yang stres, tak nak dengar orang cakap dan lain perkara. Okay, saya yakin ada semua dah faham benda ni lah sebelum ni kan.
Dan kita tengok pula dengan emosi orang begini. Kita bukan tunjuk orang, tengok orang pakai semata tu, orang tutup tangan. Agaknya apa emosinya? Yes, betul Julia. Sedih, baru kena tinggal. Putus cinta kan, bercerai. Murung, sedih. Thank you so much. Okay, Arif Farhan, Arif segugut. Ini kena PM tepi ni, bahaya kena PM tepi ni. Keguguran macam-macam. TikTok kena ban Allah Akbar. Alright, sebab tadi dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang sikit hibur lah kan. Baru break, dah macam-macam cerita lah kan. Tengok cerita, tengok anime. Aduh. Betul, itu adalah emosinya. Dan macam gambar kat depan ni pula, ini interesting. Sebab apa? Yang mana nanti sebenarnya kalau kita belajar body language yang lebih dalam, sekarang kita ada masa 2 jam. Mungkin kalau sempat saya share, bergantung kepada situasi. Kalau anda semua berikan komen terbaik, saya akan kongsi lah insyaAllah berkaitan dengan salam semua yang lain. Tapi macam mana kita tengok, lelaki yang berbaju hitam, dia sedang mendominasi lelaki yang berbaju biru. Dia sedang menang. Sebab apa kita kata dia sedang menang? Dia ada rahsia dari segi bahasa badan. Kalau sempat saya akan share bahagian ni, nanti ingatkan saya. Alright, so itu adalah bahagian yang pertama. Kita tengok orang, kita faham sesuatu. Encik Riza, tengok bos kan. Tengok bos, tengok Tuan Haji. Tuan Haji dari situ lah. Tengok Tuan Haji, faham satu daripada lagu Tuan Haji. Kena juga kan. Ceritanya begitu. Kita tengok orang, kita faham sesuatu. Ini memang biasa. Orang bila bercakap berkenaan body language, dia kerja dia asyik nak judge orang je kan. Aku pakai body language, boleh kenal. Ni dia korek hidung ni kan. Ni mesti dah seminggu tak korek hidung. Ada yang kata begitu. Tetapi sebenarnya dalam ilmu bahasa badan, dia ada satu lagi perkara yang lagi penting. Perkara lagi penting tu apa dia? Perkara lagi penting itu adalah di bahagian encoding, di mana kalau decoding kita tengok orang, kita faham sesuatu. Kalau encoding adalah orang tengok kita, mereka pula faham sesuatu. Alright. Ini bahagian yang penting. Bukan sekadar kita nak judge orang je, kita kena ingat dalam masa sama, orang pun tengah judge kita sebenarnya. Kan? Dalam masa sama, saya tengah tengok bahasa badan kamu semua, saya nampak, oh ada wanita ni kan. Tu daun kepala, dah 3 hari tak mandi, contoh. Kan? Dalam masa sama, anda juga sedang tengok saya punya body language. Orang lain juga sedang tengok body language. Kita sebagai seorang pemimpin, MPP, YDP, MPP, NYDP ada saya tengok kan. Anda kena ingat, bukan saja anda sedang tengok body language orang. Anak-anak buah anda, pelajar-pelajar mahasiswa di tempat anda, mereka juga tengok bahasa badan anda.